Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua. Pertama sekali saya ingin mengucapkan selamat datang kepada hadirin dan hadirat yang menyaksikan siaran langsung program Virtual Speakers Corner Fakulti Pertanian. Terima kasih atas sokongan anda semua. Nama saya ialah Muhammad Hafiz Aiman bin Muhammad Khairuddin, merupakan moderator anda pada hari ini. Sebelum saya menjemput penceramah kita pada pagi ini, izinkan saya memperkenalkan dirinya dengan serba sedikit. Penceramah kita yang hadir pada episod pertama Virtual Speaker Corner ialah seorang pelajar tahun akhir daripada program Bachelor Sains Pertanian. Nama yang diberi ialah Ummu Qatrunada Liana binti Kamaruddin. Saudari Ummu merupakan pelajar lulusan asasi Sains Pertanian Kohort 12. Beliau juga berasal dari Kuantan, Pahang dan beliau merupakan ahli aktif Kelab Debat Bahasa Melayu UPM. Beliau juga pernah mengikuti program pertukaran pelajar di Tokyo University Agriculture dan Teknologi. Beliau memegang kerusi presiden dalam Persatuan Mahasiswa Fakulti Pertanian Permatani. Seterusnya, tanpa membuang masa, tajuk perkongsian beliau pada hari ini ialah Ada Apa Dengan Biji Benih. Jadi saya menjemput saudari Ummu untuk menyampaikan perkongsiannya dengan kita semua. Dipersilakan. Terima kasih saudara Hafiz Aiman. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua. Terima kasih saya ucapkan kepada mereka yang hadir untuk menyaksikan perkongsian Virtual Speaker Corner pada hari ini. Jadi sebelum saya memulakan perkongsian pada hari ini, terlebih dahulu saya ingin membuat pernyataan bahawa saya bukanlah seorang ahli dalam bidang ini, tapi hanyalah seorang pelajar yang pelajari ilmu sains tanian. Jadi bergerak kepada tajuk perkongsian kita pada hari ini ialah Ada Apa Dengan Biji Benih. Sebelum saya bercerita mengenai ada apa dengan biji benih, suka untuk saya berkongsi dengan anda semua mengapa saya memilih tajuk ini. Kerana ini merupakan sebab mengapa saya memilih sains tanian sebagai aliran pengajian saya. Kerana mengindas kembali 15 tahun yang lalu, saya telah melihat satu rancangan di TV Al-Hijrah mengenai biji benih. Di situ saya melihat mengenai betapa kagumnya, betapa takjubnya biji benih ni, bagaimana biji benih yang kecil tetapi mampu menyimpan berjuta-juta maklumat, mampu bercambah dengan sendiri, membesar sendiri, mencari makan sendiri dan adaptasi dengan sendiri dan telah berkembang menjadi sesuatu yang memberi 1001 manfaat kepada manusia, haiwan maupun alam sekitar. Jadi kerana perasaan takjub ini kepada biji benih, saya memilih untuk menyambung pelajaran dalam sains tanian. Jadi tajuk pada hari ini Ada Apa Dengan Biji Benih lebih kepada perasaan takjub saya tentang mekanisme biji benih itu, iaitu tentang kedermanan biji benih. Jadi sebelum saya berkongsi, saya ingin berkongsi paparan skrin kepada anda semua tentang kedermanan biji benih. Sebentar ya. Okey. Kedermanan biji benih. Kedermanan biji benih ini ialah keadaan di mana biji benih ini tidak bercambah walaupun berada dalam satu tempoh masa tertentu dengan gabungan faktor-faktor persekitaran yang sesuai untuk benih bercambah. Ini adalah satu mekanisme yang amat menarik bagi saya, bagi biji benih ini, kerana seperti yang saya kongsikan sebentar tadi, bagaimana biji benih ini sentiasa dia mampu adaptasi, mampu survive dengan sendirinya. Sebagai contoh, kita tengok ciri mekanisme kedermanan biji benih ini. Contohlah, ada satu faktor ekologi, keadaan itu terlalu panas sehingga menyebabkan kadar air di sekeliling itu kurang. Jadi biji benih yang sepatutnya bercambah pada waktu itu akan memilih untuk tidak bercambah. Kerana apa? Kerana possibility ataupun kebarangkalian untuk biji benih itu untuk jangka hayatnya panjang itu rendah. Jadi kerana jangka hayat yang rendah ini, biji benih ini memilih untuk tidak bercambah walaupun keadaan itu sepatutnya dia boleh bercambah. Ini sesuatu yang menarik tentang biji benih. Jadi tentang kedermanan biji benih ini adalah ini. Jadi saya fokus kepada biji benih. Kedermanan ini terbahagi kepada dua, iaitu umumnya pada dormansi primer dan dormansi sekunder. Saya akan fokus pada dormansi primer. Dormansi primer ni adalah bila mana biji benih ini masih lagi melekat pada pokok dan dia berlaku ketika sejak pertama kali dituai. Dan ia boleh terbahagi kepada dua dalam dormansi primer ini, iaitu exogenous dan endogenous. Okey. Exogenous dan endogenous. Okey, dormansi. Okey, bagi dormansi exogenous saya akan fokus, dia ada 3 pengkelasan bagi exogenous dormansi. Di sini saya akan berkongsi kepada anda semua mengenai
exogenous dormancy ini 3 kelas adalah fizikal, mekanikal dan juga kimia. Untuk fizikal saya akan berkongsi dan saya akan juga akan menerangkan ataupun berkongsi tentang cara untuk mengatasi jenis dormansi fizikal, dormansi mekanikal dan juga dormansi kimia. Okey, yang pertama dormansi fizikal dari segi fizikal. Kulit biji benih ni tidak telap air. Okey, dan anda lihat dalam paparan skrin ada testa kan di bahagian luar. Ini adalah seed coat ataupun kulit biji benih. Kalau dormansi fizikal, biji benih ini sifat fizikalnya adalah tidak telap air. Jadi kerana sifatnya yang tidak telap air ini telah menyebabkan air tidak dapat masuk ke dalam biji benih dan menyebabkan biji benih itu tidak dapat bercambah kerana kandungan persekitaran yang penting untuk biji benih ini tiada. Contohnya seperti kandungan air lah. Jadi kerana kewujudan fizikal iaitu kulit biji benih itu, testa itu menyebabkan biji benih ini tidak mampu bercambah. Jadi dorman dari segi ini. Jadi cara penyelesaian bagi segi fizikal ini adalah dengan menebuk sedikit lubang pada biji benih ataupun boleh dengan cara menuai awal, kerana bila mana biji benih ini dituai dengan kadar masa yang agak panjang atau lambat, kandungan air di dalam biji benih ini akan berkurang, dan bila mana kandungan air dalam biji benih ini berkurang, ini akan menyebabkan biji benih ini menjadi keras. Jadi bila ia keras, dia akan susah untuk bercambah. Okey, ini juga ada kaitan lah dengan struktur lapisan sel luar, yang saluran lapisan sel luar biji benih ini sendiri yang memang ciri dia tidak telak air. Jadi cara penyelesaian ada dua saya boleh cadangkan, adalah yang pertama tebuk lubang dia ataupun kita tuai awal biji benih ini. Dan yang kedua saya ingin berkongsikan dari segi mekanikal. Dari segi mekanikal, kulit biji benih ini yang memang ciri dia ada di memang keras. Okey, seperti yang anda lihat ada embrio. Sepatutnya di dalam embrio di dalam biji benih ini sepatutnya bila bercambah dia akan membesar, dia akan mengembang. Tetapi bila mana keadaan biji benih itu sendiri keras, jadi embrio ini tidak akan dapat berkembang. Jadi bila mana embrio ini tidak akan berkembang, tidak akan berlaku proses percambahan. Ini boleh katakan dormansi biji benih dari segi mekanikal. Jadi cara penyelesaian untuk embrio ini boleh berkembang ataupun biji benih ini keseluruhan boleh bercambah adalah dengan tiga cara saya boleh cadangkan. Yang pertama, kita gosok permukaan biji benih ni, seed coat ni dengan kertas pasir, kita lukakan dia, kita nipiskan supaya membolehkan embrio ni boleh memecahkan biji benih untuk bercambah. Yang kedua, dengan cara merendam di dalam larutan air panas untuk melembutkan biji benih. Ini adalah antara kaedah yang mana membolehkan juga embrio ini untuk memecahkan biji benih, untuk memecahkan kulit keras biji benih, kerana sifat yang mekanikal ini adalah permasalahan utamanya adalah kulit biji benih ini terlalu keras. Kerana itu embrio ini tidak boleh berkembang, tidak boleh bercambah. Dan yang ketiga dari segi merendam di dalam larutan asid. Okey, yang ini saya sarankanlah kepada hadirin-hadirat untuk jika ingin melaksanakan kaedah ini untuk memecahkan biji benih dorman ni daripada segi mekanikal ini, pastikan mendapat nasihat ataupun panduan daripada mereka-mereka yang mahir dalam bidang ini. Jadi saya tak galakkanlah untuk hadirin-hadirat dengan ilmu pengetahuan yang tersendiri, ilmu pengetahuan peribadi untuk menggunakan asid yang tertentu untuk pecahkan. Lebih baik dapatkan panduan ataupun ilmu daripada orang yang pengalaman. Okey, dan yang ketiga adalah daripada segi kimia, dorman daripada segi kimia. Kedormanan biji benih exogenous daripada segi kimia ini adalah bila mana dari segi kehadiran di dalam buah itu sendiri, contohlah dalam buah apa-apa jenis buah, isi dalam dia itu ada kehadiran kimia perencat. Dan kerana kehadiran kimia perencat ni telah menyebabkan biji benih itu tidak boleh bercambah. Kebiasaannya dari segi jalan penyelesaiannya adalah alam semula jadilah. Dari segi alam semula jadi, penyelesaiannya adalah air hujan yang sentiasa menurun ataupun sentiasa membasuh, melarutkan larutan perencat kimia yang ada di dalam biji benih membolehkan embrio ni bercambah. Jadi saya kira setakat ini sahajalah perkongsian saya mengenai kedormanan biji benih. Okay, so jadi sebelum saya mengakhirikan sesi perkongsian saya pada hari ini, suka bagi saya untuk berkongsi sesuatu yang menarik. Sebenarnya saya ada satu simpanan biji benih dengan saya sewaktu saya mengikuti program pertukaran pelajar di Tokyo University Agriculture Technology pada tahun 2018. Ada seorang profesor yang pakar dalam bidang alelopati
telah memberikan setiap pelajar dalam kelas itu biji benih. Biji benih ni dikenali sebagai mukuna ataupun velvet bean. Saya tidak pasti anda pernah tengok tak? Anda boleh nampak tak gambaran? Boleh nampak tak? Okey. So biji benih mukuna ni dia ada satu mitos yang saya rasa menarik untuk saya kongsikan kepada semua, iaitu biji benih ni profesor tersebut bernama Puji Sensei. Saya memanggilnya dengan gelaran Puji Sensei. Puji Sensei menceritakan mengenai mitos di sebalik biji benih ni ialah biji benih ni mampu membuatkan wang ataupun nilai mata wang anda sentiasa bertambah jika diletakkan di dalam bekas anda menyimpan duit. Tapi reason sebab saya masih menyimpan biji benih ni bukan kerana saya mempercayai mitos tu, tapi lebih kepada sifat biji benih ni sendiri yang saya suka. Kerana sifat biji benih ini sendiri dia ada satu alopati kimia di dalamnya yang mampu untuk mencegah pertumbuhan rumpai. Kerana biji benih ini digunakan oleh pihak universiti sana untuk membantu dalam penanaman padi. Untuk mengelakkan tumbuhnya rumpai di kawasan penanaman padi, mereka menanam mukuna bean ini ataupun velvet bean ini di kawasan yang tertentu, kerana dengan penanaman mukuna seed di kawasan penanaman padi ini telah membuktikan ataupun telah menunjukkan hasil positif yang mana rumpai di sekeliling kawasan padi ini berkurangan. Jadi ini sesuatu yang menarik lah, sebab tu saya ingin berkongsi. Jadi setakat itu saja perkongsian saya pada hari ini. Saya ingin mengambil kesempatan juga untuk merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada pihak pengurusan Jawatankuasa Pengurusan Fakulti Pertanian dan juga pihak Persatuan Mahasiswa Fakulti Pertanian kerana telah mengadakan satu inisiatif yang baik bagi pandangan saya. Kerana saya tahu dalam pandemik kita pada masa sekarang telah mengehadkan perjumpaan kita, tetapi ni tak menghalang tau untuk kita sentiasa berkongsi ilmu walaupun dalam platform virtual macam ni, platform elektronik. Jadinya bila adanya program seperti ini yang telah diperkenalkan, iaitu Virtual Speaker Corner, ialah satu usaha yang baik untuk para pelajar boleh berkongsi walaupun tidak bersua. Jadi dengan ini saya mengucapkan terima kasih kepada pihak usaha Jawatankuasa Fakulti Pertanian dan Persatuan Mahasiswa Fakulti Pertanian, barisan eksekutifnya, dan juga setinggi-tinggi penghargaan kepada Prof. Umar Rani kerana Profesor Dr. Umar Rani kerana telah membantu saya dalam persiapan, membantu saya sedikit lah dalam untuk berkongsi dalam topik kita pada hari ini. Jadi sekian saja dari saya memberikan peluang kepada saudara Hafiz Aiman peluang untuk mengakhirkan sesi kita pada hari ini. Terima kasih semua. Terima kasih diucapkan kepada penceramah kita pada hari ini dengan tajuknya Ada Apa Dengan Biji Benih. Saya harap kepada semua hadirin hadirat dapat mengambil berbanyak ilmu yang dikongsi oleh saudari Ummu. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada hadirin hadirat yang hadir pada sesi Virtual Speaker Corner pada hari ini. Kita akan berjumpa lagi pada minggu hadapan pada setiap hari Selasa dan Khamis. Dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.